Terima kasih kepada MP Purity, okay, sudi join untuk view malam ni. Okay, malam ni saya akan bersama dengan Sir Amirul Kamil Munawar bin Azhar. Okay, macam saya beritahu tadi, dia one of the lecturer at Renako yang mengajar dalam bidang Diploma in Nautical Studies. Okay, saya tahu ramai yang nak tahu apa tu Diploma in Nautical Studies. Ramai juga yang cakap, oh maksudnya nautical studies ni boleh jadi kapten kapal. Betul ke tak betul, nanti kita boleh tanya dengan kita punya speaker malam ni. Okey, saya harap kita punya lecturer akan kalau dah ready mungkin boleh dah join kita punya live ni lah. Tak apa Sis Ayu, kalau Sis Ayu buat live saya rasa boleh kot, insyaAllah ramai. DK Khairul, saya S Ranako 2009. Awak ambil kos apa Bolehlah share kalau rasa dekat Ranako ni kita punya diploma ni bagus since awak pun alumni. Kalau awak rasa bagus boleh komen-komen dekat bawah tu lah. Okay, komen yang muni-muni je Janganlah kutuk-kutuk. Korang minta kerja dengan diploma Ranako juga tau. Okay. Okay, saya dah dapat. Okay, kejap Saya tunggu Sir Amirul masuk join ni. Okay. Tu dia. Cantik rambut. Assalamualaikum. Okay. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Apa dia buat tu? Malam-malam ni kita live. Okay. Saya nak panggil apa Nak panggil Sir Amirul juga ke? Ke nak panggil apa? Kak nak boleh panggil apa Boleh Amirul ke Amirul ke okey je. Okay, Samir. Okay lah, mana-mana. Okay, so macam mana Samirul, are you ready for tonight? Shaking, tangan bergetar. Saya tak biasa live ni. Oh ya ke? Shaking. Saya orang pemalu, seorang yang pemalu. Alah. Oh really? Okay. Samira ada share tak dengan student-student Samirul kot mungkin dia boleh live join join malam ni sekali. Untuk live malam ni. Okay, mungkin Ada? Ada. Saya ajak ramai-ramai. Saudara mara pun ada saya ajak. Oh ya ke? Okay. Mira, okay since tu sebelum tu lah saya nak share sekali lagi untuk makluman untuk semua viewers yang ada sekarang ni, followers dan aku grupnya. Okay, malam ni kita untuk penonton yang bertuah, okay, kita akan ada bagi voucher KFC RM50, tapi dengan syarat korang perlu share. Okay, like dan share sesi live ni. Okay, dan nanti kita punya admin akan share juga link dekat FB dan so mana korang boleh share dekat 5 group. Okay, nanti mana-mana yang bertuah tu kita akan DM lah. Okay, so Sir Amirul Kamil Munawar bin Azhar. Okay, Sir Amirul okay. Malam ni kita punya topik Diploma in Nautical Studies. Okay, saya rasa ramai yang tahu pasal Diploma in Nautical Studies ni. Ramai cakap nak jadi abang kapal ataupun kapten kapal kena ambil Diploma in Nautical Studies lah. Okay, so boleh tak terangkan dengan lebih lanjut pasal Diploma Nautical Studies dan kenapa join dalam bidang ni? Kenapa join dalam bidang ni? Saya join ke ataupun student kena join ke macam mana tu? Amirul lah, kenapa berminat untuk belajar kos ni? Okay, so apa yang rasanya nak buat sebagai Diploma Nautical Studies ni satu tarikan untuk pelajar berminat untuk join kos ni lah. Right. Okay. So malam ni konsep dia macam santai kan. So saya tak ada formal je. Ya, saya cerita-cerita lah. Kena relax saja. Tak payah shaking-shaking sangat. Boleh. Alright. Boleh, okay. Biasa, so Nautical Studies banyak orang tak tahu. Sedangkan kalau kita belajar dalam bidang Nautical Studies pun actually banyak orang yang tak tahu pun benda apa Nautical Studies ni. Macam mana boleh sampai ke tahap Nautical Studies ni kan, nak masuk dalam bidang Nautical Studies ni ikut celah mana kan. Tiba-tiba je ada Nautical Studies. Even though saya sendiri pun saya background is Nautical Studies, saya pun tak tahu macam mana, dari mana Nautical Studies ni maksudnya. Kan? Sebab saya apply dulu, saya belajar pun saya main apply je. Lepas tu dapat, and then baru tahu, oh macam ni. Right. Saya yakin yang kat luar sana pun mesti tak tahu juga Nautical Studies ni macam mana. Saya yakin juga. Okay. Nak tahu macam mana course tu famous ke tak famous, okay, nak tahu orang tahu ke tak tahu course tu, first kita
kalau kita balik kampung, hari raya dah PKP ni dah balik kampung kan. Okay, bila orang tanya kita belajar kat mana, kita cakap belajar contoh kat Ranako, ambil course apa, bidang apa, so kita cakap nautical studies. So dia akan buat muka macam so tu tanda dia tak tahu. Itu dia tak tahu benda apa sebenarnya kita ambil. So kita kena explain lah. Kita kena explain lah nautical studies tu apa. Kita cakap kerja kapal, naik kapal. Baru macam okay. Right. So benda nautical studies ni sebenarnya macam dia dah lama dah wujud. Asal dia dah lama dah sebenarnya. So dia sebenarnya satu ilmu pelayaran yang sangat penting lah. Bila masuk dalam nautical studies ni memang kita belajar ilmu pelayaran. Okay, setiap macam lah kalau kita bawa kereta, nak jadi driver kereta, nak jadi driver lah. So kalau kita bawa kapal terbang, pilot kapal terbang. So kapal pun dia ada orang yang bawa kapal tu. So yang bawa kapal tu basic atau background dia mesti daripada nautical studies, dia belajar ilmu pelayaran. Tu basic dia lah macam tu. So macam kalau nak tahu nautical studies ni apa, sebenarnya cakap kerja kapal lah. Okay, kerja kapal tu apa? Banyak kerja kapal ni besar. Yang buat kapal pun kerja kapal, cuci kapal pun kerja kapal kan. Kerja kapal ni besar. So cakap bawa kapal. Nautical studies belajar apa? Belajar untuk bawa kapal. Senang ke susah? 2 tahun setengah agak belajar. Kalau kita belajar bawa kereta, kena pergi kelas tu sekejap je kan. So nak belajar bawa kapal, banyak benda kena belajar. Macam tu lah dia korang. Okay. So sebab sikit pasal nautical studies lah. Okay, so tu sedikit pasal nautical studies lah. Okay, selalunya pihak marketing lah, kita orang punya team selalu mention dekat student. Okay, kalau macam you all berminat untuk nak jadi kapten kapal ke, nak jadi kapten kapal lah especially kan, you all kena ambil diploma nautical studies. Is it memang habis dia belajar, kita boleh jadi kapten kapal ke macam mana? Ataupun kita banyak lagi laluan kerjaya ni sebenarnya? Okay, main dia punya macam end point dia untuk nautical studies ni, end point dia, last dia memang kita nak jadi kapten kapal lah. Tu macam level dewa lah, paling tinggi sekali lah. Okay, bila jadi kapten kapal tu puas, dapat kepuasan. So biasanya orang yang ambil nautical studies pun memang dia belajar, once dia dapat kapten dia dah akan stop and then dia dah slow kerja kat darat lah. So memang macam tu lah lebih kurang. Tapi tak bermaksud dia spesifik ke arah tu je. Sebenarnya cabang dia sangat besar nautical studies ni. Okay, kalau saya boleh rangkumkan, dunia maritim ni very big world, satu dunia yang sangat besar. Kenapa maritim ni tak panggil satu sektor tapi dia panggil satu dunia, a world of maritim. Okay? Nak tahu macam mana besarnya dunia maritim ni, tengok pada bumi kita sendirilah. Tengok bumi kita sendiri pun 2/3 daripada bumi kita adalah lautan. Dikuasai oleh lautan. Okay? Sebab tu saya duduk kat sini sebenarnya. Saya nak tengok background saya, nampak tak ada peta dunia tu belakang tu. Okay, peta dunia tu yang putih tu adalah lautan Tengok yang warna-warna tu adalah daratan sebenarnya. Nak cakap, nak bagi tahu ni besarnya lautan tu. Yelah so, kan. nak bagi tahu. So bila lautan tu besar, so kita tengok daratan tu tak bercantum. So antara link daripada daratan ke daratan tu sebenarnya dihubungkan melalui jalan laut tu sendirilah. So dunia maritim tu besar. So nautical adalah salah satu dalam penggerak ataupun sektor dalam dunia maritim. Kalau saya suka pecahkan dunia maritim tu pada 3 bahagian. Okay. Dia ada management, pengurusan untuk maritim sendiri. And then kita ada nautical, and then kita ada engineer. 3. So 3 penggerak utama ni, ada banyak lagi lah tapi saya pecah pada 3 So 3 penggerak utama ni. So 3-3 dia ada peranan dia masing-masing. Okay, cuma beza dia macam maritime management dia lebih kepada pengurusan lah. Dia uruskan, dia buat dokumen, dia buat tengok undang-undang law semua dan pelabuhan punya pengurusan. So dia punya tu bidang dia. Right, so kalau kita tengok pada sektor engineer, okay, dia yang orang yang akan bina kapal tu. Okay, dia structure, lukis, engine, pasal engine kapal kan, pasal nak repair kapal, semua bidang dia. So nautical ni duduk tengah-tengah, dia yang menggerakkan kapal tu, dia bawa kapal tu. Right, cuma kelebihan nautical ni dia kena tahu semua benda. Dia kena tahu pasal management pun dia kena tahu, pasal engineer pun dia kena tahu. So basically nautical ni kita boleh panggil macam elite force. Okay, satu elite force yang dia boleh pergi dalam bidang management pun boleh, engineer pun boleh. So duduk kat tengah-tengah kat situ. So itu yang menarik tentang nautical tu, sebab kita belajar banyak benda. Sebab tu kita ambil intake kita pun tak ramai nautical. Dia punya syarat tapisan dia pun agak ketat kan. So macam tu dia elite So dia macam syok lah. Nak tahu lebih lanjut nanti lepas ni kita bagi tahu lagi. Apa yang sistem nautical. Boleh. Okay, saya rasa Amir tu punya orang kata apa, jawapan tu agak orang kata
macam lebih cerah lah, lebih terang lah orang cakap kan. Okay, boleh tak macam, okay mungkin saya sendiri pun saya nak tahu ataupun viewers yang lain pun nak tahu, atau followers yang lain pun nak tahu. Boleh tak Sir Amirul cerita sikit latar belakang pasal Sir Amirul ni. Sir Amirul belajar kat mana dulu, pernah bekerja atas kapal ke ataupun kata ada pengalaman lah, pengalaman yang betul lah selain pada belajar sendiri. Right, so saya tamat habis belajar macam biasalah, habis SPM. So saya sambung belajar dekat matrikulasi. So dalam bidang sains juga. Right, and then saya sambung belajar dekat UMT, Universiti Malaysia Terengganu, yang ambil bidang dalam Nautical Science dan Maritime Transportation. Okay, so the basic is Nautical Science lah. So Nautical Science saya beza sebab saya dalam bidang degree. Sebenarnya belajar lebih kurang sama je dengan diploma, tak ada beza pun. Okay, dalam bidang degree. Okay, dia adalah requirement di dalam bidang degree. Right, and then saya sekarang ni saya sambung belajar lagi. Sekarang sambung belajar lagi kat ambil master kat dalam bidang Maritime Studies juga. Okay, kat UMT juga. Okay, so itu untuk laluan masa belajar lah, okay, maksudnya pembelajaran saya. Okay, tapi kalau untuk dia ada sektor industri pula, saya pernah kerja sebagai surveyor kapal. And then saya pernah last job saya adalah sebagai consultant lah, maritime consultant dekat sebuah company. Right, so nak cakap maritime consultant, ada orang cakap consultant ada dalam bidang maritime consultant. Macam mana tu bidang maritime consultant? Dalam maritime pun ada consultant juga. Right, so bidang maritime consultant ni banyaklah aktiviti. Kalau orang cakap tak ada berkaitan dengan industri pun, kan? Tak ada berkaitan dengan industri. Okay, pentingnya maritime consultant kita tahu semua benda. Okay, termasuk kita buat amali pelayaran yang kita belajar selama ni, kita belajar teori. So mana-mana kita nak masukkan dia, kita masukkan dalam contohnya macam simulator. So saya paling rapat dengan simulator lah, simulator kapal. Right, so bila kita gunakan simulator kapal tu, ada teori yang kita belajar tu, kita implement dalam simulator kapal tu sendiri. Okay, so kalau untuk hands on macam tu lah, lebih kurang macam tu. Dia punya saya punya background macam tu lah, lebih kurang. A few things lah, ada lah key kanan macam tu. Okay. So, okay, terima kasih atas jawapan-jawapan yang Samira bagilah. Saya rasa, okay, ada tak yang dalam ramai-ramai viewers yang kita ni mungkin ada tak yang antara student-student yang bakal masuk untuk intake Julai ni? Tadi saya ada baca tau. Tadi saya ada baca student cakap dia bosan gila. Bosan ke macam boring lah belajar online ke macam mana? Susah sangat ke? So macam mana Amirul mengajar dalam sekarang ni keadaan PKP kan? Masih PKP lagi. Okay, semaknanya college pun masih tak buka lagi kan? Kita study melalui online. So macam mana Amirul buat task duty dalam online tu macam mana? Sedangkan saya rasa macam nautical ni macam banyak praktikal lagi kan, ke macam mana tu Amirul? Betul. Kalau ikutkan nautical banyak yang subjek dia yang perlukan hands on lah, praktikal punya style lah. So, contohnya macam kita ada belajar chart work ni adalah kalau bahasa mudah dia, kita melakar atas peta tu, kita kena tulis laluan kita atas peta tu, kita lukis jalan kita nak pergi mana lah untuk kapal lah. Right. So benda tu perlukan chart tu sendiri kan, and then kita perlukan few things lah, macam dia punya divider, pada ruler dia untuk nak check semua. So benda tu tak boleh nak buat. Sedangkan SEM ni ada. So benda tu terpaksa ditangguhkan lah, jadi dia kena buat benda lain. So tapi ada banyak lagi yang bidang nautical ni bukan setakat hands on ni. Contohnya macam pengiraan untuk nautical tu sendiri. Maksudnya navigasi punya pengiraan. Okay, navigasi tu maksudnya untuk bawa kapal tu lah. Okay, contoh macam kalau kita buat cerita Pirate of Caribbean ataupun kita benar cerita Titanic yang berkaitan dengan kapal tu. Ya, ada macam kalau tengok cerita Pirate of Caribbean tu, biasa dia jilat dia punya jari dia, betul dia rasa angin kan. Betul bila rasa angin tu, betul dia boleh tahu arah mana nak pergi, right? So benda tu sebenarnya kita belajar dalam nautical. Kita ada pengiraan, tapi kita ada basic pengiraan. Daripada pengiraan tu daripada pengiraan tu kita boleh tahu ke mana kedudukan kita. Okay, kita tengok bintang, bulan tu, kita boleh baca pengiraan kedudukan kita. Tapi kalau nak berkaitkan dengan waktu PKP ni, macam mana belajar online tu, seronok. Setakat ni saya mampu meronokkan lagi lah student-student saya. Cuma saya ada cuma saya lebih suka macam sebab online ni best sebab kita boleh tunjuk dekat dalam internet secara direct kan, macam boleh tengok kat screen kita boleh buka video tu, then student boleh nampak lagi kan. Kadang-kadang tak jelas benda tu kalau kita cakap secara verbal, right? And then saya nak gunakan method, saya tak tahulah method ni okey ke tak.
Okay, sebab saya suka main game. And then saya main game GTA, ada satu pelabuhan dekat GTA tu. So pelabuhan tu saya gunakan untuk mengajar student-student saya. So bila saya bawa dalam game tu lah saya tunjuk pelabuhan tu macam tu. Sebab dia agak sinonim dengan pelabuhan yang sebenar. Tu yang best tu. So boleh gunakan banyak cara lah, method yang banyak. So dalam secara online. Lagipun baguslah untuk future pun patutnya kita dah gunakan cara macam ni. Itulah. Okay. Okay, kita ada soalan tu tau. Saya Amira boleh tolong terangkan dengan lebih lanjut tak tu daripada one of kita punya viewers. Dia tanya Diploma Nautical Studies boleh buat COC dok? Boleh buat. Okay. Kalau tak tahu pasal COC mesti orang tak tahu COC ni apa. COC adalah Certificate of Competency, kena bagi tahu dulu. Right. So COC Bukan Clash of Clans Bukan Clash of Clans. Bukan. So okay, proses certificate of competency bermaksud dia macam lesen untuk kita naik sebagai pegawai ke atas kapal. Okay, dalam kapal ni sebenarnya dia ada banyak ranking dia. Okay, so fokus kita bila kita belajar dalam belajar kat kita belajar ilmu pelayaran ni, so basically kita nak dapatkan COC tu. Once kita dapat COC, kita keluar, kita akan naik sebagai third officer. Okay, officer lah, jadi pegawai kat atas kapal. Kalau tak, kita akan stay as cadet. Ada juga yang naik sebagai deck rating. Deck rating ni just macam klasi lah, ataupun yang pekerja atas kapal tu lah. Okay, dia akan buat kerja-kerja atas kapal. Tapi dia bukan officer. Okay, beza dia, orang yang ambil diploma dalam Nautical Studies, dia boleh naik pangkat dia ke officer. So bila dia naik officer, barulah dia boleh jadi captain. Naik lah daripada third officer, naik second officer, naik chief officer, and then baru jadi captain. Right, so boleh tak pelajar Ranarko ataupun Diploma in Nautical Studies ambil COC? Boleh, tak ada masalah. So once dia tamat, dia belajar dekat Ranarko, and then dia akan lalui dia punya cadetship. So dalam 12 ke 16 bulan. Okay, 12 ke 18 bulan, dia kurang macam tu. And then habis, and then dia kena seek for oral test lah. Tapi dia kena ada certificate yang dia kena ambil lah. Maksudnya a few certificate yang wajib yang dia kena ambil untuk membolehkan dia untuk naik kapal, untuk ambil COC. Okay, COC ada banyak, ada yang untuk foreign going, ada yang untuk near coastal, right? So dia kena ambil COC untuk membolehkan dia naik sebagai pegawai untuk atas kapal, pegawai navigasi lah. Okay, then dia akan start journey dia kat situ. Macam tu lah, lebih kurang. Dia perjalanan dia macam tu lebih kurang. Okay, so lebih jelas ya. Saya harap Cik Zul punya soalan daripada Zuhelmi. Saya harap jelas dengan penerangan Amirul tu. Okay, so sebelum kita akan lebih lanjut, okay, kita akan ada kontes tau. Okay, tadi saya dah bagi tahu. Okay, dengan syarat korang kena share live ni. Okay, like sesi ni, like dan share. Okay. Lepas tu korang kena jawab. Saya akan bagi satu soalan. Soalan tu mengenai dengan apa yang topik yang kita dah cakap. Okay, saya harap ada yang ambil pot lah benda apa yang kita bincang tadi. Tapi soalan saya sangat simple je. Tapi saya tak akan bagi soalan je. Start lagi saya baru bagi tahu. Okay, semua saya nak bagi tahu. Kita akan bagi voucher KFC sebanyak RM50. Siapa tak nak? Kalau korang beli banyak-banyak RM50, selamat dah. Kan, betul tak? Tapi dengan syarat korang perlu share ke 5 group FB. Okay, dan like dan share untuk sesi live ni. Okay, cara nak jawab nanti korang kena just jawab dekat komen tu. Okay, lepas tu nanti korang SS, lepas tu korang hantar dekat DM admin Ranarko Group. Okay, so saya harap korang faham dan jelas. Okay, so saya nak tanyalah Amirul. Okay, is it Diploma Nautical Studies dekat Ranarko ni, apa kehebatan dia dekat Ranarko ni lah? Kalau kita rasa dekat institusi lain pun saya rasa ada juga yang tawarkan dalam bidang yang sama. Tapi apa yang Amirul rasa hebatnya dekat Ranarko ni? Okay, hebat je kat Ranarko Nautical Studies ni. Okay, ni first lah. First kali, okay, kita tak sebut pasal yang lain, kita sebut yang masa tengah belajar ni. Okay, first kali uniform. So Nautical Studies satu-satunya course yang ada uniform. Okay, uniform dekat Ranarko, dalam diploma lah. So dia ada uniform. Right, so bayangkan pergi kelas kan dengan uniform macam naik kapal kan. So syok kat situ kan. Best lah kan. Rare, lain daripada lain. Nak tunjuk you are very privileged dekat Ranarko. Okay, memang diangkat kat Ranarko. Yang kedua, kalau belajar Nautical Studies kat Ranarko, kita ada simulator. So kita banyak privilege kat situ, simulator kapal kat Ranarko. Course lain tak boleh ambil.
course nautical studies boleh join untuk masuk Saya seronok masuk bilik simulator tu. Terasa macam kapten kapal bila masuk bilik simulator tu. Betul, gempak tu yang best tu kan. And then lagi-lagi kan bila jalan-jalan pakai uniform, lepas tu masuk simulator, rare lah, lain daripada lain. Okay. Lepas tu yang ketiga, kita ada short courses yang kita bagi kepada student-student kita. Right? This one, short courses ni sangat penting, okay? Ataupun basic courses ni sangat penting. So bila kita, kalau kita ambil kat luar, dia kena bayar lain. Okay, biasanya banyak yang macam kalau keluar pun tak ada yang dibagi secara macam ni. Dan aku bagi secara percuma. So once you masuk Ranako, so you keluar, contohnya macam Ranako bagi basic training certificate yang diiktiraf oleh Jabatan Laut Malaysia. It's very good thing lah bila keluar kan. One of the requirement untuk nak ambil, untuk nak masuk ke oral test, kalau tu nak naik kapal tu dah ada kat situ. Which is dia bagi percuma. Okay. So tempat lain tak ada. So this one is very nice. Bila you masuk Ranako, so you dapat secara percuma kat situ. Dan bukan itu je, ada lagi CJ-CJ lain yang kita bagikan. Kan? Banyak lagi yang beri benefit pada you bila kita pergi kerja kat luar. Okay, and then yurannya memang murah lah berbanding tempat lain kan. Berbanding tempat lain. Okay, ni cerita, ni dah macam marketing kan, macam nak jual kan. Okay, tapi ni nak bagi penerangan kat you. Bila orang lain pergi check sendiri kat website, tengok sendiri kan, baru tahu dia punya perbezaan dia. Okay. Pentingnya, saya balik pada isu tadi, pentingnya sertifikat tadi ataupun contohnya basic training punya certificate tadi kan, yang penting ni, benda short course yang penting ni. Kalau nak bandingkan, okay, kalau saya buat perbandingan yang simple, kalau saya ada degree dalam bidang nautical studies, okay, and then student daripada NACO ada diploma in nautical studies. Beza dia, saya tak ada basic training punya cert. Okay, NACO student dah ada basic training cert. Dia punya perbezaan dia tu, satu diploma, satu degree. Kita boleh duduk dalam satu ruang meeting ataupun dalam satu interview, pergi interview yang sama. Okay, saya yakin yang diploma tadi akan dapat kerja untuk naik kapal sebabnya dia dah ada basic training punya cert. Berbanding yang degree ni yang tak ada cert basic training. Okay, dia punya level tu. Dalam dunia maritim is like that. Pentingnya extra cert tu untuk mengukuhkan kita punya pembelajaran yang kita belajar tu lah. So, kerana aku best sebab ada cert extra tu. Okay. Okay. Betul, yang tu yang antara apa yang kata daya tarikan lah apa yang ada dekat Ranako ni, bukan untuk diploma in nautical studies sahaja yang kita akan bagi untuk short courses lah. Okay, untuk all the courses yang kita tawarkan dalam intake Julai ni, semua ada free short courses dan yang bersesuaian dengan diploma masing-masing lah. Okay, saya just nak info, okay, selingan sedikit untuk iklan lah. Okay, untuk intake Julai 2020 kita masih buka untuk pendaftaran. Okay, kita punya hari tarikh pendaftaran adalah pada 12 dan 13 Julai. Okay, untuk 12 Julai kita ada untuk kos diploma maritime management, kita ada diploma logistik supply chain, diploma marine cargo surveying dengan diploma in nautical studies. Okay, itu untuk tarikh 12 Julai lah. Okay, so mana yang still masih berminat, korang boleh contact nombor yang admin dah share tu tau, boleh contact saya sendiri, Sis Nat ataupun Sis Ayu lah. Okay, untuk 13 Julai kita ada diploma in occupational safety and health, kita ada diploma integrated management system dan kita ada juga diploma in offshore engineering. Okay, so untuk pengetahuan semualah, still mana yang masih berminat untuk join untuk diploma, belajar dalam bidang diploma di Ranako untuk Julai ni kita masih buka untuk pendaftaran. Okay, so mana yang masih bertanya macam mana pendaftaran akan berlangsung pada 12 dan 13 Julai tu, kita akan melalui online lah seperti biasa, dan saya rasa bukan Ranako sahaja yang akan melalui sesi pendaftaran secara online dan juga kelas pun secara online lah. Okay, semana kita punya kerajaan kita pun masih belum umumkan untuk IPTS ataupun IPTA menjalankan kelas seperti biasa. Saya tahu ramai yang rindu nak jumpa lecturer, rindu dekat Ranako. Okay, betul tak? Ada student komen tadi, dia cakap rindu dekat Ranako, rindu nak belajar dalam kelas dengan lecturer. Gitulah student kan, bila time ada kelas tak datang konten, bila tak ada kelas online bagi tahu rindu pula nak jumpa lecturer. Gitulah budak-budak Gen Z sekarang ni. Okay, so saya kan, so saya nak ulang sekali lagi Okay, sekejap lagi saya akan bagi satu soalan. Okay, untuk viewers kita, followers yang join untuk live malam ni. Okay, tapi dengan syarat korang kena like dan share baru boleh dapat voucher RM50 ni. Ya, voucher RM50 daripada KFC. Okay, RM50 banyak. Tahu tak apa. Okay, boleh tak
Samira beritahu tak? Okay, betul tak kalau orang cakap kalau kita rabun ataupun rabun warna memang tak boleh kerja atas kapal? Ya ke tak? Betul ke tak betul benda tu sebenarnya? Okay, salah satu syarat untuk masuk dalam nautical studies okay, first kena ada, saya bagi tahu lah, dah lalang kita cerita pasal syarat tu. Okay, first dia kena ada 3 kredit untuk SPM lah, 3 kredit. Okay, dan 2 ni, satu adalah maths, satu lagi mana-mana mata pelajaran sains. Okay, so wajib kena ada maths dan mana-mana mata pelajaran sains, sekurang-kurangnya kredit. Okay, syarat yang kedua yang penting adalah tak rabun warna. Bukan rabun jauh, rabun dekat maksudnya rabun warna. So rabun warna memang tak boleh out. Dalam oil and gas pun memang tak boleh ada rabun warna. So benda tu akan ditapis lah. Tu ada sikit lah untuk yang tak di open pada semua orang lah. So macam pentingnya benda tu. Okay, satu lagi penting untuk maths dan sains tadi. Boleh tak Samira terangkan dengan lebih jelas kenapa tak boleh kalau rabun warna? Kenapa tak boleh untuk rabun warna? Okay, ini yang biasa ada tak persoalan yang ditanyakan. Contoh je, dia dalam oil and gas industry ni, okay, walaupun kapal ni tak melibatkan oil and gas, tak semua kapal tu bawa oil and gas. Ada barang macam-macam barang. Ada yang kata saya bawa kereta je kapal ni, kapal banyak-banyak barang dibawa Okay, salah satunya kereta, contoh dia bawa kapal tu dia bawa kereta. So kereta ni tak melibatkan oil and gas, tapi kenapa kena tak boleh rabun warna juga? Okay. So pentingnya untuk tak rabun warna, kalau andai kata kita ni diselect untuk naik kapal ni yang bawa minyak ataupun ada yang bawa gas. So benda ni kalau berlaku kebakaran ke, so daripada warna gas tu, warna api tu kita dah tahu dah ni jenis gas apa yang terbakar. Okay, minyak tu yang terbakar, gas apa yang terbakar, kita boleh tahu. Okay, pentingnya bila kita tahu warna apa tu, kita boleh elak daripada kawasan yang berbahaya tu. Itu salah satu benda yang saya dengar lah daripada masa saya belajar dulu lah. Saya tanya juga kenapa dia tak boleh rabun warna untuk masuk. So, macam tu lah lebih kurang. Salah satulah sebab dia kenapa tak boleh rabun warna. Okay. Tapi yang penting sekali tu maths dengan sains salah satu subjek tu kena kuat. Maths kena kuat and then kalau untuk nautical fizik lah. Saya rasa fizik kena very strong untuk dalam bidang ni. Okay. So tadi saya ada pasal satu soalan, student tanya pasal mana tadi syarat. Okay, dia tanya mana ni abang pakai spek tu student aku ke? Ni bukan abang pakai spek ni bukan student dia, tapi dia lecturer aku. Okay, tapi saya syarat untuk lebih kurang. Oh ya ke? Takut tertukar kot. Saya rasa student pun ada nampak match pada lecturer tau. Betul. Okay. Betul. Saya ulang dengan lebih jelas daripada Samiro tadi. Syarat kemasukan untuk program Diploma in Nautical Studies ni minimal ialah 3 kredit. Okay. Yes, betul 3 kredit tapi dengan syarat BM dengan korang punya sejarah tu memang wajib lulus bukan kredit. Okay. Tapi maths dan sains tu perlu kredit dan salah satu yang paling penting sekali, tak boleh rabun warna. Okay. Make sure korang jelas dengan syarat-syarat kemasukan tu. Okay. Mungkin tu adalah salah satu, mana nak tahu tu salah satu soalan saya yang akan keluar kejap lagi. Okay. Saya cuma nak ulangkan sekali lagi. Okay, mungkin manakah kita punya view pun tak adalah seramai segempak Cik Anis minggu lepas. Mungkin sebab Cik Anis dia dengan alumni. So alumni dia dah ramai sangat kan. Geng-geng alumni tu ramai. Okay, kita pun tak adalah popular sangat kan. Tapi okey lah. Oh, betul. Okay, so boleh lah. Siapa tanya Cik Ain ke tu? Saya bukan Cik Ain, saya Puan Nadia. Okay. Saya nak ulang sekali lagi untuk kontes sekejap lagi. Okay, saya akan bagi voucher RM50 tapi admin kita akan tengoklah sama ada awak share ke tak dekat 5 group FB dengan like sesi live ni lah. Okay, cara nak jawab, make sure korang letak jawapan dekat komen. Lepas tu korang screenshot, lepas tu hantar dekat kita punya DM admin Ranako Group lah. Okay, so terima kasih pada mana yang baru join live ni. Okay, terima kasih sangat-sangat. Okay, saya hargailah. Ada kena campak tengah-tengah laut tak? Tu macam mana tu Cik apa ni Samirul? Ada tak kena campak tengah laut? Saya rasa kalau innalillah kat situ kot mungkinlah kot. Campak tengah laut tu ada lah, tapi training biasalah. Kalau training tu adalah yang kita naik atas life raft and then dia turunkan dan naikkan balik life raft biasalah. Tapi kalau tu biasalah, tapi untuk campak tengah laut tu mungkin suka-suka saya tak tahulah, tapi memang kalau ikutkan rules memang bahaya lah. Kapal ni dia tak non-stop, kalau tengah laut open sea memang bahaya. Okay, untuk soalan seterusnya, kalau
Naim, kalau tiada subjek fizik boleh join kah? Okey, subjek fizik ni bukan one sahaja subjek yang wajib lulus atau wajib kredit Okey, kalau especially untuk Diploma in Nautical Studies, dia adalah salah satu subjek sains. So mana-mana subjek sains yang mungkin Naim ambil ataupun salah satu subjek tu korang Naim kredit, so tak ada masalah lah. Kalau untuk program diploma yang lain pun saya rasa tak ada masalah dengan syarat cukup 3 kredit dan syarat-syarat yang lain lah. Okey, dekat Ranako boleh buat pinjaman dok. Boleh. Kita boleh buat pinjaman. Kita ada pinjaman PTPN dan kita ada juga untuk backup pinjaman pendidikan Afin Bank dan mungkin juga boleh untuk KWSP. Okey, so kita tak ada masalah lah untuk pinjaman tu semua. Okey, so ada soalan-soalan lain tak? Kalau ambil diploma Nautical Study, lepas tu join TLDM, boleh tak? Boleh. Tak ada Mana? masalah. Boleh? Lagi ada extra credit. Extra credit kan? untuk masuk TLDM kan. Kita dah ada background marine kan. Senang, tak ada masalah, boleh sambung masuk dalam TLDM. Lagilah dia nak orang yang dah ada background dalam maritim kan. FPMM. So tu memang dalam agensi maritim sendiri, Jabatan Laut kan. So kita belajar dalam bidang maritim tu memang kehala tuju kita kan nak pergi kan. So tak memang semestinya. best, boleh bagi extra kat situ. Betul. Kan ada extra lah sikit situ kan. Tambahan, ada yang tanya tadi kan pasal fizik tadi kan. Tak ada masalah, dekat Ranako kalau ambil Nautical Studies, dia akan belajar fizik balik. Tak percaya boleh tanya geng-geng yang Nautical ambil. Dia ada fizik, subjek fizik. Kita belajar adik dia dulu. Tak ada masalah. Kita didik daripada awal. Kulinari okey tak kat Ranako? Kulinari okey, untuk information Diploma in Culinary Arts kita masih belum buka untuk intake Julai ni. Okey, tapi kalau untuk program sijil mungkin boleh try tanya, boleh contact dengan kita punya person in charge untuk program-program sijil lah. Okey. Saya tahu ramai kalau kat Ranako ni saya pergi event kat mana-mana, student lelaki memang ramai sangat tanya pasal program kulinari ni. Okay, betul lah orang cakap sekarang ni lelaki lebih berminat masak pada perempuan. Okay. Kan. Saya parti macam lain lah. Sekarang ni perempuan macam ni program-program yang lasak. Tengok diploma safety ramai sangat perempuan. Tapi tak nafikan sebab atas kapal pun ada tukang masak. Tukang masak atas kapal lelaki. Tu betul-betul. Itu saya tahu. Okey. Ada tak soalan lain? Okey, kalau ada soalan lain boleh terus komen. Okey, kalau saya tak sempat jawab, okey nanti kita punya admin boleh tolong jawabkan lah. Okey. So saya dah nak bagi satu soalan untuk kontes. Okey. Dengar baik-baik boleh tak bagi dekat saya syarat minima untuk kemasukan Diploma in Nautical Studies. Okey. Syarat kemasukan paling minima untuk program Diploma in Nautical Studies. Okey, mana yang rasa boleh jawab, korang boleh komen. Okey, korang komen, lepas tu korang screenshot, lepas tu korang hantar dekat kita punya DM admin Ranako. Ranako group lah dalam tempoh live ni tau. Jangan lepas live korang baru hantar tu kita kira tak kira lah. Okey. Tadi saya dah cerita, saya rasa tak lama pun, baru rasa dah 5 minit yang lepas kot saya ada cakap pasal syarat kemasukan untuk Diploma in Nautical Studies ni. Okey, mana yang rasa boleh jawab tu, okey sila-silalah jawab. Kalau saya rasa tak ada yang boleh jawab tu, kita akan bagi soalan yang lain lah. Okey, so boleh tak Sir Amirul cerita tak subjek-subjek asas yang belajar dalam untuk program Diploma Nautical Studies ni? Right, subjek asas. Right. So yang paling penting sekali dalam nautical studies of course lah kita ada subjek nautical tu sendiri. So biasa ada nautical 1, 2, 3, ada 3 nauticals. So saya nak tekankan subjek nauticals ni penting sebab saya mengajar subjek nauticals sendiri kan. So subjek nauticals basic dia kena kuat lah kan untuk 3 subjek tu. Untuk nautical 1, 2, 3. Apa tu nautical 1, 2, 3? So contoh nautical 1 kita akan belajar pasal basic kepada pengenalan kepada navigasi tu sendiri. Nautical ni cerita pasal navigasi je. Okay, untuk bawa kapal tu bukan mudah kita nak bawa kapal suka-suka hati kan. Kalau kita bawa kereta, kita tahu naik kereta, okay, lampu merah berhenti, lampu hijau jalan kan. Kalau ada double line tak boleh potong, semua benda tu kan. So kita faham benda tu sebab kita pergi belajar ambil lesen kereta. Right. So dekat laut ni dia tak ada undang-undang yang macam saya tak ada pun signboard, tak ada pun double line benda tu kan. So even though kita nak bawa kapal pun kita kena tahu macam mana nak bawa kapal, macam mana kita nak tahu kita punya posisi ataupun position kita kat suatu tempat tu. So background untuk nautical study macam nautical 1 kita belajar pasal navigasi, basic pada navigasi.
kan apa itu navigasi, macam mana nak kira ataupun konsep dalam navigasi yang paling mudah sekali. So bila kita masuk Nautica 2, dia lebih kepada dah masuk praktikal, iaitu kita panggil dia chart work. Zaman saya belajar dulu chart work tu kerja carta lah, maksudnya kita akan lukis atas peta tu, dia akan bagi satu peta tu, kita akan lukis laluan kapal kita point, kita plot kat mana kita nak pergi. Okay, nak cari position kita dekat mana daripada atas chart tu. Daripada chart tu kita boleh tanda position kita, baca koordinat kat mana kita, okay, dalam laluan tu. Tengok dalam chart tu banyak lah, ada macam-macam jenis. Ada kedalaman air kita boleh tengok, okay, ada few things macam benda yang membahaya kat tengah laut pun ada kat atas chart tu. Right, and then bila kita masuk Nautica 3, okay, ini yang lebih mencabar ialah bila kita masuk Nautica 3. Okay, Nautica 3, Nautica Knowledge ada 4. Right. So yang ketiga ni dia cerita pasal lebih kepada imajinasi, iaitu lebih kepada bintang, bulan, planet. Okay, benda-benda ni kita belajar untuk kita nak cari position kapal kita juga, untuk mencari hala tuju kita, kat mana kita nak kedudukan kita sekarang. Kenapa pentingnya dalam navigasi mesti nak cari hala tuju. Dalam navigasi mesti nak tahu tempat kita kat mana, position kita kat mana. Okay, kalau kita naik, kita bawa kereta pun, kalau kita buka Waze, okay, kita sesat, kita buka Waze, kita mesti nak tahu kita kat mana dulu. Bukan kita tahu kita nak menghala ke mana, kita nak tahu kita kat mana dulu. Kalau Waze pun dia akan, GPS akan cari kita punya position dulu, lepas tu baru kita boleh masukkan kita punya, kita nak pergi mana, baru dia bawa tunjuk kat mana nak pergi. Okay. So navigasi macam tu juga, kita kena tahu kita kat mana dulu. So penting nak tahu kita kat mana tu, macam-macam cara lah boleh pakai. So salah satunya navigasi ni dia akan belajar untuk dipanggil celestial and terrestrial navigation. Okay. Kalau terrestrial lebih kepada daratan lah, ada pokok-pokok ke pulau-pulau ke, daripada situ kita akan mark kita punya position kita. Tapi kalau untuk celestial, iaitu melibatkan bintang. Okay, daripada bintang kita boleh tengok position kita kat mana. Daripada planet kita boleh tengok position kita kat mana. Matahari, bulan. So daripada situ kita plot, kita tahu. Kita kira, kita tahu. Nampak je senang, kira kan. Kira 6 bulan belajar baru boleh dapat faham. Itu pun so-so sikit kan. So kena belajar, sebab tu kena banyak buat latihan dalam Nautica. And then bila masuk Nautica 4, dia lebih kepada pengiraan. Maksudnya dia pengiraan juga, tapi dia tak melibatkan bintang, bulan, tak. Dia lebih kepada pengiraan yang nak pakai atas kapal. Contohnya macam mengira waktu solat. Okay, kita boleh kira waktu solat kita gunakan buku Nautica Almanac. Ada buku Nautica Almanac tu apa? Banyak benda nak belajar. So kalau nak tahu lebih lanjut, join Nautica Studies kat Ranako, tak akan menyesal. Memang banyak benda belajar, memang best. Lagi tak? Okay. Ada yang tanya, okay, berapa tahun program Nautica Studies ni? Okay, untuk tahun 2 tahun setengah sahaja. Okay, ada yang tanya juga ni, perempuan boleh belayar ke? Boleh, tak ada masalah. Yang penting kena kuat sikit lah. Okay. Sekarang pun dalam batch Nautica pun ada intake perempuan kan. Sekarang saya yang mengajar batch Nautica ni untuk intake Julai 2019. Ada batch, ada seorang perempuan join Nautica Studies, and tak rugi pun. Okay. Dan dia belajar banyak. Sebab saya cakap Nautica, kalau kita ambil Nautica Studies ni, dia punya cabang, dia bukan sahaja boleh pergi management, dia malah dia boleh pergi engineer, boleh pergi management. Dia dua-dua bidang dia boleh pergi. Okay, tak nak belayar, tak minat belayar lah, saya nak masuk Nautica Studies, saya tak minat belayar, boleh pergi dua-dua bidang pun, tak ada masalah. Sebab Nautica Studies dia belajar semua benda. Okay, walaupun tak dalam, tak detail, tapi semua benda dia tahu. Orang cakap kita kalau budak-budak Nautica ni, kalau kita lepak dengan geng-geng geng-geng management, boleh lepak sekali masuk kepala, so boleh cerita sekali. Kalau management cerita pasal ni kita boleh tahu. Kalau kita lepak dengan budak-budak engineer pun boleh juga macam tu. Sampaikan tahap kalau kita lepak dengan budak yang mengambil astronomi pun kita boleh cerita juga. Pasal planet, pasal bintang pun boleh cerita juga. Walaupun tak 100% kita tahu, tapi ada benda yang kita tahu. Macam tu lah. So tak ada masalah. Kalau minat belayar, tak ada masalah. Boleh join. Ada je yang dah belayar perempuan. Ada dah bukti dah. Soalan ni memang banyak yang bertanya. Selalu student perempuan bila dia dengar kita cerita pasal program ni macam kerja tengah laut, kerja atas kapal. Dan orang kata majoriti pekerjanya, orang yang kerja atas kapal ni ramai lelaki. So, jadi soalan tu memang agak familiar lah. So penerangan pada Saat Biru semaknanya yang perempuan pun boleh belayar. So jangan sekat main korang kalau perempuan tak boleh kerja bidang ni sekarang ni lah. Okay, so saya pun
apa yang saya nampak lecturer aku ataupun tenaga pengajaran aku sebelum ni ada yang perempuan, dia pun pernah bekerja di atas kapal lah. So maknanya, dan ada juga alumni sekarang yang perempuan pun bekerja di atas kapal. So tak ada masalah untuk perempuan bekerja di atas kapal. Okay, so saya tengok ramai juga yang menjawab. Okay, tapi saya ulang balik lagi kot mana tahu yang ada terlepas soalan ke apa ke. Okay, saya ulang balik soalan saya tadi. Okay, apakah syarat minima untuk program Diploma in Nautical Studies? Okay, syarat minima untuk program Diploma in Nautical Studies. Okay, Alhamdulillah saya tengok ramai juga yang mencuba jawab. Saya rasa ada yang betul, tapi dengan syarat korang kena share dululah. Okay, like dan share dan make sure korang jawab. Lepas tu korang screenshot, hantar dekat admin dan aku group. Okay, kalau nak voucher RM50 ni, okay, so kena rajin-rajin like dengan share. Okay, kalau kita punya admin nampak korang punya share tu dengan jawapan tu betul, so ni adalah milik anda. Okay. Okay, so Sir Amirul, saya nak tanya sikit lah. Okay, laluan kerjaya dalam bidang nautical study. Saya ada perasan satu soalan ditanya pasal ni, mungkin saya tak perasan. Okay, so alang-alang dah benda ni pun ada juga dalam konten malam ni. So boleh tak Sir Amirul cerita tentang laluan kerjaya dalam nautical studies ni? Okay, so laluan kerjaya untuk nautical studies ni basic dia memang kalau kita nak jadi kapten kapal tu, untuk nak naik kapal, untuk nak belayar tu. So memang laluan dia macam tu lah. So lepas habis belajar dekat nautical study, belajar kat Ranakom, di nautical studies, and then dia akan pergi ke cadetship. Okay, naik cadet selama 12 ke 18 bulan. So and then dia akan ambil dia punya oral test lah dengan Jabatan Laut. So kena ambil juga dia punya cert yang lain tu, basic cert yang dia kena ambil, contohnya basic training punya cert, and then dia ada BOCT, DSD, tu banyak lah lain-lain tu cert yang kena ambil. And then bila dia dah dapat cert tu, and then baru dia boleh ambil oral test. So dia akan sit for COC. So dia dah lulus untuk COC, and then dia boleh naik as a third officer lah. So dalam third officer tu perjalanan dia jauh lagi lah untuk sampai captain tu. And then dia kena belayar berapa bulan, and then baru dia akan naik sit for oral test lagi, and COC lagi, and then baru dia akan dapat dia punya title untuk captain tu lah. So itu perjalanan yang orang cakap apa, perjalanan yang paling simple lah. Kita cakap macam simple kan, tapi sebenarnya banyak lah perjalanan tu, dah lebih detail lah. Nak tahu lebih detail macam tu lah, boleh tanya lagi dengan admin aku. Nak tahu lebih begini tahu Samira, nak tahu lebih detail jadi salah seorang student untuk program Diploma Nautical Studies ni, betul tak? Yes, betul, tepat sekali ya. Tapi tu untuk jadi kapten kapal lah. Sebab betul. Tapi untuk jadi yang lain pun ada juga, simple juga. Macam cakap, dia banyak bidang dia besar. So nautical studies ni bukan saja boleh pergi management, boleh pergi engineering. So boleh pergi dua-dua bidang, boleh dua-dua side. Okay, dan cakap dunia maritim tu besar, disebabkan dunia maritim tu besar, peluang pekerjaan tu banyak. Diorang cakap tak ada peluang pekerjaan, banyak sebenarnya peluang pekerjaan tu. Okay, kena cari. Kalau tak percaya, kalau kita pergi ke Port Klang pun banyak je kerja kan. Cuma kita kena faham pekerjaan tu macam mana. Kena tahulah macam mana. Sama ada biasa berkaitan lah. Kalau cerita pasal maritim pun memang berkaitan. Tak percaya boleh tanya senior-senior yang dah ambil dalam bidang maritim ni. Kadang-kadang subjek tu nama dia lain, tapi basic dia belajar benda yang sama. Okay, subjek tu nama lain, tapi basic benda yang sama. Kadang-kadang cerita pasal law, subjek tu pasal law, pasal undang-undang laut. Jadi dalam subjek lain, ada juga cerita pasal undang-undang laut ni. Kalau tak percaya, tanya budak maritim berapa banyak dia jumpa perkataan solas ni convention lah. Berapa banyak dia jumpa perkataan mapol. Okay, benda-benda tu dia repeat. Kan stand depan ambil lagi benda yang sama. Sebab tu dia cakap, dia ulang benda yang sama. So kita ada je benda tu. Kalau masuk dalam bidang mana-mana pun banyak. So orang cakap, banyak ke peluang kerjaya, kalau contohnya tanya peluang kerjaya, banyak lah. Laluan kerjaya, ambil dulu diploma, kerja, banyak. Keluar bidang tu besar. Okay, tapi untuk jadi kapten kapal, tadi yang saya dah cerita tadi. Paling muda umur berapa dah jadi kapten kapal? Paling muda lah, senang cerita lah. Ada tak umur 30 dah jadi kapten kapal? 30 Selalu orang cakap sebut kapten kapal je yang macam dah tua-tua sikit kan. Ada tak yang muda-muda jadi kapten kapal? Ada tu ada. Cuma tengok peluang dia, rezeki dia macam mana. Kadang-kadang macam dia dah dapat naik cepat sebab company nak pakai orang, nak pakai kapten. So biasa company yang offer dia. Okay, naik
So dia pergi lah. Dia cukupkan seat time dia. Berapa lama dia naik as officer and then dia nak pergi ambil captain. So naik lah jadi captain. Right. Okay. Kita nampak macam senang naik jadi captain. Tak semudah itu. Sebab tu captain kapal adalah orang yang paling respect sekali dalam dunia maritim. Sebab dia background dia daripada nautical studies. Dia tahu semua benda. Saya cakap semua benda ni means that dia undang-undang dia tahu, pasal law pun dia tahu, undang-undang law lah kan. Maksudnya pasal management pun dia tahu. Itu tak masuk lagi bahagian engineer pun dia tahu. Right. Sebab tu kalau kita duduk semeja dengan kapten kapal, banyak benda kita boleh belajar. Okay, well respected person, memang banyak benda. Right. Sebab tu kapten kapal nak pula yang tua-tua, yang legend, lagi banyak dia belajar, lagi banyak ilmu dia sebenarnya. Satu-satu lagi benda yang penting untuk dalam atas kapal iaitu kita punya, orang cakap apa, psikologi penting. Okay. So kadang-kadang naik atas kapal ni kita lama tak jumpa keluarga, and then basically tengok laut je. Kerja je. Dia kan kerja dengan benda-benda yang bahaya lagi kan. Everything is dangerous atas kapal. Semua benda bahaya. Dengan risiko dia kan. Tengah laut kan. Macam mana kita nak, benda boleh jadi kan. Benda boleh jadi. So orang yang paling tenang sekali atas kapal, captain. So kalau captain panik, semua orang panik. Okay, captain orang yang paling tenang sekali atas kapal. Sebab tu dia belajar banyak benda, dia tahu psikologi penting. Sebab tu bila kita lepak atas kapal, banyak benda kita akan belajar. Tak rugi pun. Right? So bila orang tu ada nama, title dia captain tu, hebat lah orang tu sebenarnya. Dalam dunia maritim, memang powerful, memang hebat. Right. Okay. So, dia tanya juga ni, kerja senang dapat tak? Okay. Untuk information lah, okay, saya just nak bagi tahu, dekat Ranako ni kita tak adalah cakap confirm habis belajar untuk all the courses yang kita tawarkan dekat Ranako, korang habis belajar confirm dapat job. Okay, tak semestinya tapi daripada pengalaman saya pernah join dengan team replacement untuk practical. Kebanyakannya saya nampak student-student aku ni dia punya peluang kerjaya dah ada depan mata tau. Especially once dia practical. Okay. So bila dia practical ni kebanyakannya benda apa yang diorang dah praktis sepanjang diorang belajar 2 tahun setengah ataupun 3 tahun ke 3 tahun setengah yang diorang belajar dekat Ranako ni. So diorang punya peluang untuk bekerja, diserap terus bekerja tu memang ada. Kebanyakannya lah. Saya boleh cakap lah hampir 70% kebanyakannya dapat kerja. Okey, alhamdulillah lah. Tak adalah. Jangan salah faham Jangan cakap saya pula bagi tahu. Nanti ada orang cakap Sis Nadia cakap masa last session tu habis pelajaran aku confirm dapat kerja. Tak. Sebenarnya kita punya peluang kerjaya tu ada depan mata, tapi semua atas bergantung pada diri sendiri. Okey, kalau awak masa praktikal tu malas, datang tak datang, saya pun kalau jadi bos saya malas nak ambil. Betul tak Samirul? Kan? Ni kalau kadang saya pernah join untuk budak-budak yang pernah praktikal ni, mana yang okey kebanyakan ni terus diserap kerja. So alhamdulillah lah. Okay, Samira boleh tak cerita orang kata nak lebih menarikkan lagi lah orang kerja atas kapal ni. Is it true gaji diorang ni mahal? Gaji diorang, betul lah. Gaji memang banyak lah. Cerita bab gaji tu memang banyak, memang besar lah kan. So kalau nak tahu, kena buat research lah pasal kapal, pasal naik atas kapal ni. So boleh tengok dia punya gaji dia sendiri. Memang biasanya memang tu tarikan je lah, tarikan utama kalau pergi atas kapal ni. Kenapa gaji dia besar? Sebab dia kerja dengan risiko, benda yang berisiko. And then dia kerja bukan risiko daripada segi fizikal saja, tapi termasuk dia punya mental kan. So banyak benda lah dia kena belajar dengan ilmu dia tu, dengan pembelajaran, dengan pengalaman dia tu, so sesuai dengan gaji dia tu. So bila dia bekerja jauh dari family dengan keadaan yang bahaya lagi, so memang layak lah, selayaknya untuk dapat gaji tu. Sebab tu ada orang cakap pentingnya kapal ni, okay? Sebab dia adalah kapal ni ataupun dalam dunia maritim ni, pentingnya dia sebab dia 85% adalah perdagangan melalui jalan laut tu sendiri. Maksudnya kalau tak ada ni kapal ni ataupun tak ada ni industri maritim ni sendiri, so tak ada perdagangan. So bila tak ada perdagangan, tak adalah barang yang kita makan supply pun akan drop down kan. Semua benda akan drop down lah. Right. So simple lah macam kalau kita tengok dekat dapur kita kan, kita tengok ada buah apple. So buah apple tu bukan datang daripada negara kita sendiri. Dia import daripada negara luar. Beras ke kan. So kalau dunia maritim tu tak ada, ataupun yelah, tak ada, maksudnya tak bergerak kan. So tak ada lah makanan kita. So kita akan cut down lah kat situ. Macam tu lah dia punya lebih kurang lah cerita dia dalam dunia maritim tu. And then sesuai dengan gaji dia sebabnya dia still bekerja.
dan dalam keadaan yang bahaya dengan tinggal anak bini still lagi buat kerja. Okay. Mau cakap bahaya tu apa, banyak ke bahaya dia? Kalau kita belajar, banyak bahaya dia. Ancaman kepada yang boleh menyebabkan bahaya tu ada banyak. Risiko tu tinggi. Okay. Kenapa bahaya sangat? Okay, saya bagi satu contoh lah. Okay. Satu contoh. Okay, laut ni besar. Okay. Sangat luas. Laut ni sangat luas. Okay. Sedangkan okay, macam sensitif, tapi kalau macam apa yang berlaku pada MH370 jatuh ke tengah laut, sampai sekarang tak jumpa. Okay. Macam mana tak jumpa kan? Sebab laut tu besar, luas. Dan dia bukan terapung, dia tenggelam. Kalau tenggelam tu nak cari celah mana? Memang besar sekali, yang sangat luas. Tu, kalau berlakunya accident ataupun berlakunya perkara yang tak diingini tengah laut, okay, dia punya rescue operation tu nak ambil masa tu lama. Okay, sangat lama. So benda tu risikolah untuk dia. So dia kena banyak yang dia kena fikir, dan tindakan dia tu kena tepat lah. Bila dia nak gerak ni, betul tak pergerakan dia ni, jalan dia ni betul ke tak. Okay, so dia nak elak ikut mana kalau ada berlaku perkara yang tak diingini. So benda tu banyak dia fikir. Sebab tu duduk atas kapal, berapa ramai yang tak stres, tipulah. Kerja atas kapal stres. Every day is a stress work kan. Stress lah sebab dia banyak berfikir, banyak kerja sesuai dengan gaji dia. Sebab tu habis dia kerja, dia berehat kat rumah, dia cuti betul-betul cuti. Okay, spend dia punya duit, gaji dia. Sebab tu dia punya token untuk dia. Right, sesuai lah untuk gaji dia, macam tu. Okay, Sherwin, betul lah kot. Okay, ni bidang apa yang kena bahas sekarang. Okay, untuk pengetahuan, okay, sekarang ni kita tengah live ni untuk program Diploma in Nautical Studies. Lalu tersasul. Okay, untuk program Diploma in Nautical Studies di Ranako Education and Training Institute. Okay, untuk information, untuk program ni Diploma in Nautical Studies ni, tempoh pengajian dia selama 2 tahun setengah sahaja dan yuran pengajian sebanyak 18,100 sahaja. Okey, dan kita ada sediakan pinjaman PTPTN dan kita ada juga untuk backup pinjaman pendidikan Afin Bank dan boleh juga untuk KWSP. Okey, sekiranya ada anda salah seorang anak Felda, okey, ada diskaun untuk bayaran balik bagi pinjaman PTPTN lah. Okey. So setakat ni saya 18,000 tu sekali bayar 18,000 sekali bayar. Kita bayar by semester. Okey. Kalau rasa mampu nak bayar sekaligus pun boleh, tak ada hal. Okey. Kalau rasa mampu, okey boleh, tak ada masalah pun. Okey, so, cuma saya just nak beritahu kita ada pinjaman PTPN dan juga pinjaman pendidikan Afin Bank lah. Okey. Okey, untuk next. Okey, boleh saya tahu tak admin dah ada tak yang jawab soalan saya tadi? Ataupun perlu ke saya ulang balik soalan saya tadi? Saya dah nampak macam ramai juga yang menjawab. Okey, nanti keputusan untuk pemenang ni nanti kita punya admin akan maklumkan melalui DM lah. Okey. So soalan saya tadi syarat minimal untuk program Diploma in Nautical Studies. Okey, simple je, sangat-sangat simple syarat dia. Saya memang ada bagi tahu tadi. Okey, dan Ustaz Amirul sendiri pun dah jelaskan lebih, orang kata seterang-terangnya lah pasal untuk Diploma in Nautical Studies ni. Dan saya sendiri pun sebenarnya kalau ikutkan malam ni saya lebih detail, lebih faham pasal Diploma in Nautical Studies ni. Okay, selalunya saya just bagi tahu apa yang saya nampak atas daratan je lah, orang kata. Lautan ni tak nampak mana sebab kita bukan dalam bidang ni kan. So orang kata bidang untuk bercakap menjual program tu boleh lah. Tapi so alhamdulillah saya Amirul terangkan dengan lebih lanjut. So saya pun rasa macam confident je nak sembang dengan orang kan, nak cerita pasal untuk program Diploma in Nautical Studies ni. Okay, so boleh tak saya Amirul ada tak rasa lagi nak bagi tahu apa lagi yang menariknya pasal untuk program Diploma in Nautical Studies ni? Selain pada yuran murah dan kita pun ada bagi short courses ataupun apa lagi benda-benda yang menarik untuk program Diploma Nautical Studies ni? Apa menarik dalam bidang Nautical Studies ni banyak benda yang menarik dalam bidang ni. Sebab tu kalau cakap kita nak cerita pun tak boleh nak cerita banyak kan. Tapi tanya pada yang dah ambil Nautical Studies tu sendiri kan. Yang batch yang ada, yang belajar di bawah saya tu boleh tanya sendiri. Syok tak ambil Nautical Studies kalau orang faham. Syok ni Nautical Studies ni. Okay? Sebab satu benda lah belajar pasal Nautical Studies ni, belajar benda yang baru yang kita tak akan jumpa kat sekolah kita. Benda ni benda baru. Kadang-kadang macam kalau bukan nak cakap lah, ada setengah subjek tu yang kita dah biasa dengar kat sekolah kita dah biasa ke pengajian. Contohnya macam ambil medical. So basically macam bio, dia punya basic dia untuk bio. Okay, so kita dah tahu dah, alright, so bio pasal human, semua orang belajar benda tu. Tapi dalam maritim ni dia lain.
dia tak belajar. Kita tak belajar dekat sekolah benda ni baru. So bila kita belajar benda baru tu, kita kena ada rasa yang wow lah dalam diri kita. So benda ni tak dapat, kat orang lain tak ada. So kalau kita sembang pun orang pun oh iya ke? Oh iya ke? So benda tu yang shock. Right. So Okay, sorry Samir, saya pun tak tahu kenapa tiba-tiba dia cut off tiba-tiba. Panas sangat dah kot. Lama sangat kita sembang ni kot. tu lah, saya lama sangat kot. Masa pun dah mencemburui kita. Nampaknya sampai di sini. Boleh stop. Okay, lalu lah kita, so saya rasa cukup dah penerangan untuk malam ni. Okay, so sebenarnya kita ada kita ada target sebenarnya untuk dapat untuk viewers. So memandangkan viewers kita tak capai yang sampai nak 50 orang ke ataupun 100 orang ke. So maknanya setakat ni kita nak yang untuk kontes yang tak adil untuk diploma, syarat kemasukan untuk diploma in Nautical Studies. Okay, tadi saya rasa macam tergantung Amirul tengah cerita pasal kelebihan diploma Nautical Studies kan. Tiba-tiba terputus di tengah jalan. Okay, tapi tak apalah, saya rasa dah kita dah banyak cerita pasal kebaikan atau kelebihan diploma in Nautical Studies kat aku ni. So saya rasa mana yang berminat untuk join program diploma in Nautical Studies ni, dengan syarat minimal 3 kredit sahaja, lulus bahasa Melayu dan sejarah, dan wajib kredit dalam maths dan juga salah satu subjek sains lah. Itu penting. Yang paling penting korang tak ada rabun warna lah. So saya rasa cukup jelas. Amirul dah cerita latar belakang Amirul sendiri. Apa tu kelebihan pasal program Nautical Studies ni. Apa sahaja subjek asas yang kita dah belajar dalam program Diploma Nautical Studies ni. Kalau lah ada dalam viewers ni yang bakal student Nautical Studies, kalau korang nak tahu apa tu Diploma Nautical Studies dengan lebih lanjut, korang kena jadi salah satu student yang belajar di sinilah. Banyak menarik belajar dekat Ranako ni, salah satu sebab kita memang sendiri di Kemaman Terengganu yang memang dah terkenal dalam orang kata bidang pelabuhan. Kita ada pelabuhan sendiri dan kita punya pelabuhan yang paling dekat Kemaman of course lah. Kita ada juga Port Kuantan. So maknanya korang memang dah tahu negeri Terengganu ni terkenal dalam bidang apa. So maknanya itu antara kelebihan lah. Mana yang bosan dah belajar di bandar, boleh datang dekat Kemaman Terengganu ni untuk lihat pantai-pantai yang ada kan. So terima kasih saya ucapkan banyak-banyak pada Ustaz Amirul kerana sudi jadi speaker untuk malam ni. Alhamdulillah. Saya ucap banyak-banyak terima kasih. Terima kasih juga kepada semua viewers dan followers Ranako Group untuk join kontes yang saya bagi tahu tadi. Nanti saya punya admin akan bagi tahulah DM pada siapa yang menang. Menang untuk voucher KFC dia sebanyak RM50 ni. Amirul, mungkin ada student Amirul tu bagi salam tu. So terima kasih saya ucapkan sekali lagi. Saya nak tambah sikit lagi. Boleh. Sikit. Nak cakap ni bagi tahu ni, kalau belajar kat Ranako bukan tu je, kita ada lecturer yang muda-muda. Mana jauh je muda-muda. Tu dah asyik ada sir, love you. Tengok tu, bukan main-main lagi hamba korang. Korang bukan main lagi. Aduh, hai. Terbaiklah lecturer Amirul. Terima kasih saya ucapkan sekali lagi. So untuk semalam ni, memandangkan kita pun dah hampir sejam bersama dengan Sir Amirul. Kalau korang ada apa-apa lagi details nak tanya lebih lanjut, korang boleh kontak terus saya, Sis Nadia ataupun Sis Ayu dekat talian ni. Kalau tak nampak pun dekat komen tu ada admin bagi tahu tau. So saya ucapkan terima kasih banyak pada semua viewers malam ni. Nanti kita jumpa lagi untuk next session bersama dengan speaker yang lain pula. So jaga diri baik-baik, stay safe. Make sure korang jaga lagi social distancing tu. Jangan lupa pelitup mulut dekat tempat awam. Stay bersenam lagi. Jaga diri baik-baik. Selamat Hari Raya. Bye. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Thank you all. Bye. Jumpa di Ranako. #kita jaga kita. Bye.